Berlaku perdebatan antara Kamarul dan Saiful di bilik peguam mengenai pembahagian harta milik orang tua Karina. Selepas Kaha dan Nisa meninggal dunia, Uncle Razak selaku peguam peribadi arwah bertanggungjawab mengendalikan pembahagian harta dengan seadil-adilnya. Namun semasa mereka masih hidup, kedua orang tua Karina tidak sempat membuat wasiat harta dan ini merumitkan keadaan. Karina hanya membisu bila melihat suaminya bertelagah dengan Pak Su. Ini kali pertama Karina melihat Pak Su serius begitu. Kalau ikutkan, Karina selayaknya mendapat semua harta orang tuanya. Tapi memandangkan tiada wasiat yang dibuat, maka pembagian harta akan dibahagikan secara faraid dan segala harta akan diberikan kepada waris yang layak. Saiful makin geram melihat isterinya yang hanya membisu dan tidak bersuara pun untuk mempertahankan haknya. Jika Karina terus mendiamkan diri, maka dia tidak dapat merasa sikit pun harta orang tuanya. Jika harta dibahagikan secara faraid, maka jumlah harta yang akan dapat makin sedikit. Nampaknya Saiful tidak dapatlah menumpang kesenangan dari harta isterinya. Saiful tidak mengalah dan dia tetap bersuara dengan peguam. Kami tak setuju. Kenapa perlu ikut faraid? Karina satu-satunya zuriat arwah. Dia berhak mewarisi semua harta arwah. Saiful memecah kesepian Karina dan berlagak seperti perwira, menjadi mulut kepada si isteri yang bisu. Menyedari situasi mulai tegang semula dan sebagai peguam, Razak perlu bijak mengawal situasi. Dia beritahu bahawa keputusan akan dibuat kepada semua waris sehingga mencapai kata sepakat. Saiful mendengus. Jika memanggil semua waris berkumpul, bermakna lambatlah pembahagian ini akan selesai. Dari perbincangan awal saya dengan keluarga Datin Nisa, mereka juga bersetuju pembahagian dibuat secara faraid. Razak menjelaskan lagi sambil mengeling ke arah Saiful. Menantu tidak ada bahagian dalam pembahagian faraid. Itu maksud kelingan peguam Razak kepadanya. Say something, Karina. Itu hak you. Mereka tidak boleh sesuka hati buat begitu. Itu harta your parents. You berhak ke atas semuanya, bukan mereka. Saiful terus mendesak Karina. Selagi Kamarul tidak mencelah, bermakna dia ada peluang mempengaruhi isterinya. Karina mengangkat muka memandang Saiful, bingit dengan hak yang diungkapkan suaminya. Dia baru saja kematian ibu bapa. Kini dia bahkan kehilangan seluruh keluarga yang masih bernyawa disebabkan harta. Adakah itu hak yang Saiful perjuangkan? Tidak guna menjadi satu-satunya anak Kaha dan Nisa jika tidak berupaya menguruskan saat akhir mereka di alam fana menuju ke alam barzah. Malah bertemu untuk kali terakhir pun tidak mampu dilaksanakan olehnya. Semuanya disebabkan hak suami memberi arahan yang dia wajib patuh. Jatuh derhaka jika dia pulang ke Malaysia tanpa keizinan suami. Ayat itu yang diputarkan oleh Saiful sehingga Karina tidak ada daya untuk menegakkan hak sebagai seorang anak. Saiful sudah merentap hak itu dari awal lagi. Sudah seminggu orang tuanya pergi, baru nak tunjuk muka. Itu pun ketika majlis tahlil pada waktu malam barulah Saiful muncul. Siangnya, beralasan sibuk mahu menyiapkan laporan persidangan yang telah dihadiri di Bangkok tempoh hari. Bodohnya alasan lelaki itu. Karina malu. Malu berhadapan ahli keluarganya. Malu dengan sikap Saiful. Malu pada arwah orang tuanya. Saya ikut apa yang dipersetujui oleh semua. Dengan kudratnya bersisa, akhirnya Karina bersuara. Apabila sekali lagi peguam itu bertanya kepadanya, Karina membulatkan tekad. Saya setuju. Jawapan yang cukup padat dari Karina membuatkan Saiful pamit meninggalkan pejabat Razak. Panas hati melihat Karina yang lemah pertahankan hak. Mudah sahaja tunduk pada mereka. Karina menurunkan tanda tangan di tempat yang sepatutnya, tanda mempersetujui apa yang mereka bincangkan. Cukuplah dengan rumah teres pemberian terakhir orang tuanya dan sebuah kereta yang merupakan pemberian Kaha sewaktu ulang tahun hari lahirnya tahun lepas. Wang ringgit boleh dicari, tapi nilai pertalian keluarga mereka lebih penting dari segala-galanya. Biarlah dia tidak berharta, asalkan dia masih mempunyai nenek dan bapa saudara. Sebaik segala urusan dengan peguam selesai, Karina bertanya sesuatu pada Pak Su. Sejak semalam dia hendak bertanya pada Kamarul,
Cuma ketika itu bukanlah masa yang sesuai. Pak Su, mana Abang Mizan? Mizan dah keluar negara semalam kah? Dia dapat tawaran untuk sambung belajar di sana. Hati Karina seperti dibilas belati. Sakit dan pedih. Lelaki itu pergi dengan tiba-tiba, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Hati bertambah sayu. Hampa kerana Mizan tidak mengabarkan berita itu. Mesej terakhir daripada lelaki itu hanya untuk memaklumkan segala urusan pengemumian selesai. Selebihnya dia hanya menerima mesej dari Opah dan Pak Su saja. Tidak lagi dari Mizan. Things change kah? Apa yang berubah Pak Su? Dia janji nak sambung belajar dengan kah? Kenapa dia buat kah macam ni? Tak dapat berselindung lagi. Karina melepaskan rasa kecewa terhadap Mizan yang tidak berpegang janji. Janji untuk ada dengannya. Saat ini dia perlukan Mizan untuk memujuk hati yang sedar walang. Lelaki itu pergi ibarat seluruh jiwanya turut sama melayang. Kau dah kahwin. Selepas ni apa yang kau nak buat mesti mendapat keizinan daripada suami dulu. Jadilah isteri yang menyenangkan hati suami. Nasihat Kamarul yang lembut-lembut saja, tapi cukup tajam maksudnya. Bila difikirkan semula, ada baiknya Mizan pergi. Lagipun suaminya sudah pesan, sebaik saja menjejak kaki di Malaysia. Dia tidak dibenarkan lagi berjumpa dengan Mizan. Jika Mizan terus ada, pasti dirinya tidak endahkan larangan Saiful. Tak semena-mena dia menjadi isteri yang derhaka. Kalau ada apa-apa, kau jangan segan jumpa Pak Su. Kau satu-satunya anak saudara Pak Su. Pak Su takkan biarkan kau hidup susah. Itu janji Pak Su pada arwah. Kamarul mengusap perlahan bahu Karina apabila anak itu hanya pegun saja. Tahu anak itu kecewa kerana sepupunya pergi. Pak Su ada, Opah pun ada. Kau takkan kesorangan. Kamariah pula menyentuh tangannya. Diusap lembut.